Kiamat. Kiamat besar menimpa bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia, Presiden Parti Bersatu Tan Sri Mahyidin Yassin dalam institusi kehakiman negara hari ini. Apabila bala besar diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari Jumaat yang penuh barakah ke atas kepalanya, Muhyiddin kalah lagi dalam satu perbicaraan kes saman fitnah berprofil tinggi melawan Lim Guan Eng. Ya, ini adalah berita paling buruk, paling sial dan paling memalukan. Muhyiddin bersama Parti Perikatan Nasional, seorang anak ulama, didapati bersalah memfitnah ahli Parlimen DAP yang berhormat Lim Guan Eng sehingga menyebabkan Muhyiddin terkejut badak diarahkan membayar ganti rugi sebanyak 1.3 juta ringgit kepada Lim Guan Eng secara rasmi hari ini. Cukup mengerikan, cukup mengejutkan. Elit politik yang mempunyai kabel kuasa yang cukup besar di dalam negara kalah secara mengejut dalam satu perbicaraan mahkamah melibatkan isu LHDN dan isu syarikat Al-Bukhari dalam Malaysia. Ini adalah kekalahan yang julung-julung kalinya menghancurkan nama Muhyiddin dan Perikatan Nasional dari segi persepsi politik. Muhyiddin bukan sahaja berisiko untuk bankrupt, malah anak ulama ini air muka dan maruah serta nama baiknya hancur sekelip mata kalah teruk melawan Lim Guan Eng dalam satu saman fitnah. Berdasarkan rekod mahkamah, Ya Arif Hakim, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia Kerajaan Pintu Belakang Muhyiddin Yassin kantoi terbukti bersalah memfitnah bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng berhubung isu pembatalan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Pesuruhjaya Kehakiman Ya Arif Rosmawar Rozain mengisytiharkan secara mengejut Muhyiddin kalah dalam perbicaraan saman fitnah ini dan wajib membayar ganti rugi 1.35 juta ringgit kepada Lim Guan Eng. Ya Arif Hakim berkata ahli Parlimen Pago tidak cuba untuk mengesahkan kenyataan sebelum mengeluarkan dakwaan itu yang tidak berasas dalam platform media sosial rasmi beliau. Ya Arif Hakim menegaskan keterangan YB Lim Guan Eng yang menyatakan dia tidak pernah mengeluarkan sebarang surat untuk membatalkan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari itu. Ia tidak terjejas sepanjang perbicaraan penuh. Ya Arif Hakim juga mencatatkan saksi pihak Muhyiddin sendiri, seorang pegawai dari Kementerian Keuangan yang mengesahkan Lim Guan Eng dalam skandal LHDN ini, semasa memegang jawatan Menteri Keuangan tidak pernah mengeluarkan sebarang surat yang mengandungi arahan untuk membatalkan pengecualian syarikat Melayu iaitu syarikat Al-Bukhari dalam institusi LHDN. Quote-unquote, Hakim menyatakan kenyataan tersebut bukan sahaja tidak benar,
tetapi berpotensi membawa kesan buruk di dalam negara berbilang budaya. Yarif Hakim Ros sambil menegaskan dakwaan itu serius kerana ia mencadangkan Lim Guan Eng telah menyalahgunakan kuasa yang melibatkan sebuah yayasan amal Islam di negara ini. Saman ini berkaitan fitnah Muhyiddin yang terang-terangan menyatakan bahawa Lim Guan Eng ketika menjadi Menteri Keuangan meluluskan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari semasa pentadbiran Pakatan Harapan. Butiran pampasan yang diputuskan oleh Mahkamah Sivil, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, RM350,000 untuk setiap 3 kenyataan yang membawa kepada jumlah 1.05 juta ringgit bagi ganti rugi am, ditambah RM150,000 untuk ganti rugi teruk dan RM150,000 untuk ganti rugi teladan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan adalah 1.35 juta ringgit. Yarif Hakim Rozmawar juga memerintahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin membayar kos sebanyak RM50,000 kepada Lim Guan Eng dan peguamnya. Malah, mahkamah mengeluarkan perintah injunksi untuk menghalang Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada mengeluarkan kenyataan tersebut. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu dilihat berjabat tangan dan dipeluk oleh pemimpin serta penyokong DAP selepas prosedur mahkamah terbuka. Muhyiddin pula tidak kelihatan semasa pengumuman keputusan oleh Ya Arif, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Abang Muhyiddin? Oh, Abang Muhyiddin. Apa sudah jadi? Macam mana boleh kalah ni? Kes saman besar dalam institusi kehakiman negara. Katanya hang sangat power. Katanya hang ni kabel besar. Katanya hang ni boleh kongke mahkamah. Kenapa tiba-tiba tersungkur kalah? Perbicaraan kes saman fitnah lawan Lim Guan Eng paling pelik. Macam mana seorang pemimpin Islam, anak ulama, overconfident, fitnah orang lain di dunia ini. Sepatutnya anak ulama dan seorang pemimpin Islam yang baik, ia tidak menghalalkan budaya politik fitnah ini. Saya sebagai rakyat amat terkejut. Muhyiddin tidak hadir pengumuman keputusan kes saman fitnah berprofil tinggi ini. Kenapa tak ada telur, tak ada batang kemaluan untuk hadir di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur? Oh, dah tahu awal-awal kalah sebab tak ada bukti untuk membuktikan Lim Guan Eng menyalahgunakan jawatannya sebagai Menteri Keuangan beberapa tahun lalu. Isu pengecualian cukai ke atas Yayasan Al-Bukhari. Muhyiddin, lain kali kalau main game politik, jangan tembak kepala diri sendiri, jangan pancung kepala diri sendiri. Sekarang hang susah. Hang kata apa? Jumlah saman yang saya perlu bayar kepada Lim Guan Eng adalah boleh dianggap mengecewakan. Kerana jumlah bayaran 1.35 juta ringgit itu Muhyiddin anggap ia jumlah yang
sangat-sangat besar. Ya. Selepas Muhyiddin memadam semua kenyataan fitnah ke atas Lim Guan Eng dalam platform media sosial rasmi beliau, Muhyiddin memaklumkan kepada media-media tempatan dia kecewa dengan kekalahan ini. Jumlah 1.35 juta ringgit yang diputuskan oleh Yang Arif Hakim dianggap sebagai jumlah yang berlebihan. Muhyiddin, hang cakap hang tak fitnah Lim Guan Eng. Ni Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur minta bukti surat, hang tak bagi dengan konco-konco hang sepanjang perbicaraan mahkamah. Apa cerita ni Lim Guan Eng? Saya ni pernah bekerja di Putrajaya dan saya neutral. Saya tidak bersifat prejudis ke atas Lim Guan Eng atau Muhyiddin. Saya tidak pilih kasih. Siapa yang betul kita sokong, siapa yang tak betul kita ketuk kepala dia. Saya bekerja sebagai pegawai di Putrajaya beberapa tahun lalu. Apa-apa arahan menteri kah, ketua jabatan kah, ketua setiausaha kementerian kah, mana-mana PTD kah, kita perlukan surat perkeliling untuk apa-apa keputusan. Dalam isu Lim Guan Eng lawan Muhyiddin ini, Hakim secara terperinci menyatakan anda, Muhyiddin, gagal menunjukkan surat bukti Lim Guan Eng menyalahgunakan kuasa tentang isu pengecualian cukai terhadap yayasan Islam yang cukup terkenal dalam Malaysia, iaitu Yayasan Al-Bukhari. So, apabila hang yang tak hadir pengumuman keputusan ni, patutlah hang ketinggalan bas, ketinggalan kereta api. Hang terkejut dengan jumlah yang besar ni, kena bayar Lim Guan Eng 1.35 juta ringgit. Kenapa hang takut bankrupt? Dah habis duit, dah tak tahu nak merompak di mana, abah. Itulah waktu memfitnah Lim Guan Eng, hang tak fikir semua benda ni. Hang show main politik hari-hari. Tak boleh terima kenyataan Lim Guan Eng dan DAP sokong Anwar jadi Perdana Menteri. Hang marah dengan DAP, tak sokong hang jadi Perdana Menteri. Sampai tahap macam ni, abah fitnah Lim Guan Eng untuk memburuk-burukkan DAP. Sekarang backfire. Hang nak meroyan jadi orang gila, nak menangis darah, nak marah dengan keputusan hakim, nak hina Mahkamah Yang Mulia. Ini dah terlambat. Hang yang buat jenayah fitnah ni, memang pada muka hang lah kena sama fitnah oleh Lim Guan Eng. Lu ingat mahkamah tu mak bapa hang yang punya, menantu hang yang punya. So hang boleh fitnah siapa-siapa sajalah yang hang tak suka dalam game politik kita. Ini masalah besar hang, abah. Hang tak suka DAP, hang pergi fitnah Lim Guan Eng. Yang kalah akhirnya abah Muhyiddin juga. So, sebelum hang nak menyerang lawan hang, nak fitnah lawan hang dalam game politik Malaysia, fikir-fikir dulu berapa banyak duit hang. Kalau hang kalah,
perbicaraan kes mahkamah projek Jana Wibawa RM1.5 bilion, hang kena bayar balik semua jumlah wang yang hang curi itu dengan Parti Bunga Raya 5 kali ganda. Hang tahu tak? Hang bukan saja akan dihukum penjara. Kalau hang kalah kes Jana Wibawa di semua peringkat mahkamah negara ini, hang kena bayar bilion-bilion ringgit duit rakyat yang hang curi, yang hang simpan dalam akaun bank Parti Bunga Raya selama ini. Sama kes dengan Lim Guan Eng. Hang tak boleh terima kenyataan kalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Saya ingin katakan, nasi dah jadi bubur. Ini bukan sahaja menghancurkan reputasi politik anda dan legasi politik anda. Ini boleh membankruptkan anda bersama 7 keturunan anda kerana hakim telah memutuskan kes ini kes besar, Muhyiddin. Hang memainkan isu bangsa, isu Melayu. Dalam keadaan hang tak ada bukti untuk tuduh Lim Guan Eng dalam isu LHDN dan Yayasan Al-Bukhari. Maka ini namanya senjata makan tuan. Adakah hang fikir kalau hang serang Lim Guan Eng dengan fitnah ini, DAP, Anwar, Pakatan Harapan akan tumbang di Putrajaya dan di seluruh negara? Tak ada, Muhyiddin. Orang Melayu pun tak boleh tolong hang untuk meneruskan fitnah propaganda politik ini. Ia mencalar maruah anda. Ia bukan semata-mata wang yang sangat besar, 1.35 juta ringgit. Saya sebagai orang Islam, anda anak ulama Abah, kami tak perlu ajar Abah memfitnah orang ini. Ini lebih dahsyat daripada membunuh seorang manusia. Ia lebih dahsyat dosanya daripada dosa membunuh orang. Mau sampai bila jadi resis, jadi dupang, Abah? Hang punya game ni, dari zaman hang jadi menteri dalam negeri, hang tangkap saya. Hang sibuk pasal DAP. Look at you. DAP bersama Pakatan Harapan, bersama UMNO jadi kerajaan di Putrajaya. Hang bersama Parti Bunga Raya, Parti Perikatan, terkangkang-kangkang, tunggang terbalik jadi pembangkang. Checkmate and game over. Kalah perbicaraan mahkamah. Hang kalah lawan Lim Guan Eng ini adalah satu tamparan maut dan teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hang sebagai anak ulama, sebagai pemimpin Islam, sepatutnya tidak boleh memfitnah orang lain hanya kerana hang rasa hang anak ulama, hang orang Islam, hang boleh buat ikut suka hati di atas bumi Allah ini. Kita tak ada lesen besar sebagai orang Islam untuk memfitnah bangsa lain, agama orang bukan Islam, dengan sikap prejudis dan stereotip yang macam begini, Abah. So, siapa yang hancur? Abah atau Lim Guan Eng? Perikatan atau DAP yang hancur dalam kes saman besar ini? Yang makin hancur, Abah dan Perikatan Nasional. Lim Guan Eng dan DAP makin power lah dalam percaturan kuasa negara. Sebab Abah dengan Perikatan punya modus operandi dalam blok pembangkang adalah cuba untuk mengkambing hitamkan DAP, mengkambing hitamkan semua pemimpin DAP, memfitnah semua pemimpin DAP untuk agenda politik peribadi sendiri. So now bila hakim cakap kau kalah, kau kena bayar saman fitnah 1.35 juta ringgit, kau salahkan hakim, kau salahkan mahkamah. Bukan hakim yang fitnah Lim Guan Eng. Hang yang main isu sentimen agama untuk memfitnah Lim Guan Eng. Adalah haram dan berdosa besar, Abah.
Sudahlah hang ni anak ulama kantoi merompak mencuri dengan parti Bunga Raya. Ni hang buat kerja yang dilaknat oleh Allah, memfitnah orang lain untuk hal-hal memuaskan nafsu politik hang. Apa komen? Macam-macam Perikatan Nasional. Macam mana ni Big Boss korang kalah teruk? Tak pernah Muhyiddin kalah begini ya. Ini kali pertama Muhyiddin kalah secara rasmi. Kes saman berprofil tinggi. Laju juga kes ni. Habis. So, malulah Muhyiddin bersama 7 keturunan dia. Diisytiharkan oleh hakim sebagai pemimpin kaki fitnah dalam Mahkamah Rakyat. Sangat-sangat menjijikkan, meloyakan dan memuntahkan. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan neraka kepada pemimpin yang suka memfitnah. Wahai Abah, hang nilah juga dengan konco-konco hang suka memfitnah Anwar, gay, LGBT, peliwat lah. Hang nilah yang dulu suka memfitnah saya. Oh, dengan kes-kes politik. Hang cakap saya buat jenayah, padahal hang nilah yang bapa segala penjenayah dalam negara ni. Saya ni, walaupunlah saya sokong hang buat tai juga dengan saya. Sekarang karma, balasan cash dari Allah. Menangis tak berlagu kan? Muhyiddin dan Perikatan Nasional tak dapat terima kenyataan. Kalah saman fitnah 1.35 juta ringgit. Oi. Hang kan penyamun, penyangak, banyak peti besi, duit dekat rumah tu. Suruh lawan Faisal cetak duit dekat Malaysia ni untuk bayar saman ni. Jangan malu-malu kucing. Print money sendiri dalam rumah tu. Kalau hang tak nak bayar Lim Guan Eng, hang tak nak hormat keputusan mahkamah, tak ada guna hang nak merayu ke peringkat mahkamah rayuan, ke peringkat mahkamah persekutuan, sebab hang confirm kalah abah. Mahkamah Malaysia ni bukan terletak di bawah kuasa HAM dan Perikatan Nasional. Saya dah kata hakim-hakim dan mahkamah negara kita ni bebas daripada campur tangan politik dan tidak takut dengan sesiapa. Saya ni pengalaman lah menang semua kes mahkamah lawan 4 orang Perdana Menteri. Sampai saya bosan dengar pengumuman Ju Fazli menang, Ju Fazli menang. So saya tahu anda semua sakit hati yang pernah lawan saya dalam mahkamah. Hakim dan mahkamah kita, kalau mereka minta bukti, kena tunjuk bukti betul-betul ya. Pakcik-pakcik otoaro macam saya ni. Apa kesalahan jenayah saya? Dalam keadaan saya tak pernah jadi Perdana Menteri, dalam keadaan saya tak pernah jadi Menteri Keuangan, dalam keadaan saya tidak pernah memegang apa-apa jawatan sebagai ahli parlimen, sebagai YB, dalam keadaan saya tidak pernah melobi apa-apa projek, dalam keadaan saya ni tak pernah membunuh macam bosku, dalam keadaan saya tidak pernah merompak UNMDB, tidak pernah merompak Jadah Wibawa, tak pernah merompak duit raya di Putrajaya. Apa sebenarnya? Sebab itu saya cakap, geng-geng abah ni, kalau dia nampak ada sesiapa yang berani bersuara, yang benar-benar memperjuangkan kepentingan negara, dia akan blok orang tu dengan cerita-cerita fitnah dalam mahkamah. Saya ni saksi hidup. Bila peguam-peguam saya minta bukti, waktu Abah jadi Menteri Dalam Negeri, waktu Abah jadi PM ke-8, waktu Perikatan jadi kerajaan, lawan saya di mahkamah, sampai mereka tumbang di Putrajaya, bukti tu tak ada. So saya harap kalau ada lagi kes politik pasal saya ni, kalau ada lagi Abah dan Perikatan Nasional nak fitnah saya, macam mana korang fitnah Lim Guan Eng, fitnah Anwar, fitnah semua parti politik dalam Malaysia ni, fitnah lagilah saya ni.
Dah lali dah kita ni melayan wayang-wayang politik dalam mahkamah. Walaupun kita tak ada jedaya ni. Saya kalau ada hakim nak kalahkan saya, nak umumkan saya kalah, tak ada masalah. Sebab tak ada kesan apa-apa pun. Kalau saya masuk penjara, masuk je lah. Kalau kalah, kalah sajalah. Saya bukan macam banduan Najib yang memang terang-terangan kalah 25 kes, kantoi merompak 2.3 bilion ringgit di arah bela diri. Meroyan dengan 7 keturunan dia dengan peguam dia. Saya ni dengan peguam-peguam saya, diam je dalam negara ni. Walaupun depan mata kami macam-macam lah wayang politik di dalam mahkamah rakyat yang sepatutnya kami tak boleh tontonnya. Sama inilah kes Lim Guan Eng lawan Muhyiddin. Memang ngamlah hakim telanjangkan dan bogelkan Muhyiddin hari ini. Bapa pemfitnah dalam Malaysia nombor 1. Merapu, merepek, meraban dalam media sosial. You bukan fitnah Lim Guan Eng 1 kali, you fitnah 3 round. Lepas tu you tanya dengan hakim, kenapa boleh 1.3 juta ringgit? Lu ingat, di dalam Malaysia ni bebas kan memfitnah orang? Abah, you pernah jadi menteri dalam negeri mak? Ini jenayah besar, memfitnah orang. Saya ni tak pernah kena saman oleh sesiapa sebab saya ni tak pernah memfitnah mana-mana Perdana Menteri, mana-mana VVIP, mana-mana YB. Saya cakap benda yang betul. Sebab tu saya menang kes mahkamah. Ni Lim Guan Eng akhirnya berjaya dan menang menuntut keadilan. Abah, you are very lucky. Diperintahkan bayar 1.35 juta ringgit itu. Kalau mungkin kena dekat hakim lain, silap-silap kau kena bayar. Woi, 100 juta ringgit silap-silap. Sebab ini isu agama. Kau fitnah Lim Guan Eng. Kau jual nama Yayasan Al-Bukhari, Yayasan Islam, Yayasan Melayu, untuk kambing hitamkan pemimpin DAP. Zalim lah. Kalau main politik ni main politik jugalah. Politikus-politikus dalam pembangkang, dalam kerajaan. Boleh. Kau nak berperang kah, nak bertumbuk kah, nak bertendang kah, nak bertembak kah, nak berbunuh kah, nak berbom C4 kah, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau sampai main agama, ini budaya fitnah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So syabas dan tahniah kepada Lim Guan Eng, ahli parlimen DAP, yang menang bermaruah, menang besar, menang bergaya bersama parti DAP. Menuntut keadilan dalam satu saman fitnah berprofil tinggi ke atas bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang menangis terduduk sampai lari dari mahkamah, tak hadir pengumuman keputusan. Awal-awal lagi Abah dah tahu dia kalah lawan Lim Guan Eng, saman bernilai 1.35 juta ringgit. Ibrahnya, pengajarannya, pakcik-makcik Oto Arung, kita ni ada agama, kita ada Tuhan. Sekaya manapun kita, sebesar apapun kabel kita, sebesar apapun jawatan kita ya, jangan kita rasa kitalah yang paling power untuk memfitnah orang. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat pemimpin penyamun, penyangak, perompak, perasuah, perogol bini orang dan kaki fitnah. Untuk makluman Abah. So bertaubatlah dan kembalilah ke pangkal jalan. Kalau ini menjadi modal politik Perikatan Nasional, silap-silap esok lusa, Abah bukan sahaja bankrupt. Abah bukan sahaja masuk penjara kerana kes jana wibawa. Perikatan Nasional Parti Bunga Raya boleh gulung tikar dalam Malaysia. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, saya tabik spring kepada Yang Arif Hakim menegakkan rule of law tanpa rasa takut ya depan bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Ini adalah kekalahan paling memalukan kepada Muhyiddin dan Perikatan Nasional. Dan ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Perikatan Nasional diambang kehancuran dan kepupusan yang sangat-sangat dahsyat.
mereka secara prospek boleh kalah tumbang PRU 16. Check map dan masuk perangkap sendiri 100 kali. Abah yang tidak dapat menerima kekalahan melawan Lim Guan Eng dalam saman fitnah bernilai 1.35 juta ringgit. Abah, kalau tak boleh bayar ni, sudah tiba masanya Abah kena minta tolong dengan menantu yang lari keluar negara tu. Dia pun banyak duit. Kalau tak pun, Abah minta tolonglah dengan nikah Ji. Game is over. Terima kasih.